Assalamualaikum, hai dan selamat datang ke dalam YouTube channel ni. Kepada korang yang baru masuk ke channel ni, selamat datang aku ucapkan. Dan kepada korang yang belum lagi tekan button subscribe tu, korang bolehlah tekan button subscribe yang ada sebelah kanan korang tu, sekaligus tekan butang loceng supaya korang tak terlepas untuk dapatkan notification video-video terbaru daripada channel ni. Okay guys, untuk video pada kali ni aku nak berkongsi lah dengan korang tentang satu kisah pelik tapi benar, yang mana kejadian ni dikatakan berlaku dekat negara jiran kita lah, iaitu Indonesia. So, hari ni aku nak tanya korang lah, korang pernah dengar tak tentang seorang raja dadah yang dikenali sebagai Pablo Escobar? Pablo ni, kalau tak silap aku, suatu ketika dulu dia memang sangat famous lah dengan kelicikan dia. Dan dia juga merupakan seorang pengedar dadah yang terbesar dekat Colombia. Selain pernah join dalam dunia politik, si Pablo ni juga dah bunuh ramai polis dekat negara dia. So, kalau korang first time dengar cerita ni, mungkin korang bolehlah Google ataupun korang boleh tengok movie yang menceritakan tentang kisah hidup seorang yang bernama Pablo Escobar ni dekat Netflix kalau tak silap aku lah. Okay, kita letak tepi dulu pasal tu, sebab hari ni aku bukan nak cerita tentang Pablo Escobar ni, tapi aku nak highlightkan dekat sini tentang sebuah cerita berkaitan seorang lelaki yang berasal daripada Indonesia. Bila aku baca cerita tentang dia ni kan, secara automatik aku dah terbayang yang dia ni ada aura-aura si Pablo Escobar tadi tu lah. Sebab dia orang berdua ni macam ada persamaan bagi aku. Apa-apa pun, jom aku cerita dekat korang apa yang dia buat sepanjang hayat dia. Lelaki Indonesia yang aku maksudkan tadi tu adalah bernama Freddy. Freddy ni dikenali sebagai raja dadah yang sangat-sangat terkenal di negara jiran kita, iaitu Indonesia lah. Dia terjebak dengan dunia dadah ni sejak dia berumur belasan tahun lagi. Semasa dia bersekolah di sebuah sekolah di Surabaya, dikatakan pada waktu ni dia dah try macam-macam jenis dadah. Sebutlah apa jenis dadah sekalipun, semua dia dah try. Memang dahsyat lah dia ni. Sebelum si Freddy ni menjadi pengedar dadah yang terbesar dekat Indonesia ni, dia dah try semua jenis dadah, dan barulah dia cuba menjinak-jinakkan diri dia ke dalam dunia perniagaan dadah, yang mana pada ketika tu dia dah menjadi sebagai orang tengah lah. So, maksudnya sebelum dia betul-betul jadi dealer ni, dia dah mula berniaga benda tu daripada step bawah lagi lah, yang mana dia akan berhubung dengan pengedar-pengedar dadah terbesar yang ada dekat Indonesia pada ketika tu. Selain tu juga, kadang-kadang dia dijadikan sebagai orang tengah untuk menghantar barang. Tak pun dia akan teman orang tu untuk berjumpa dengan dealer yang terbesar dekat Jakarta pada ketika tu. Dikatakan pada umur 20 tahun, si Freddy ni dah menjadi seorang pengedar dadah yang terbesar dekat Indonesia. Bukan takat tu je, pada usia dia yang masih muda, dia dah mempunyai sebuah kelab malam sendiri yang ada dekat bandar Jakarta tu. So, bila dia dah kaya sangat dan jadi dealer dadah yang terbesar pada masa tu, of course lah dia mula kenal dengan geng-geng mafia pada ketika tu. So, bila dah dia kenal ketua-ketua yang jahat ni, dia pun merancanglah untuk meluaskan lagi empire dia selain meluaskan dia punya bisnes dadah tu lah. So, target permulaan dia pada masa tu adalah dua buah negara, iaitu China dan juga Belanda. Untuk pengetahuan korang juga, Freddy ni sebenarnya dia dah pun berkeluarga. Jiran-jiran yang kenal si Freddy ni semua kata memang si Freddy ni seorang yang sangat-sangat baik. Dia ni dikatakan seorang yang peramah, baik hati dan pandai bergaul dengan orang kampung lah kiranya. So, semua orang yang kenal dengan dia memang akan rasa cepat selesa lah. Selain tu, Freddy ni juga dikatakan seorang yang suka tolong orang dalam kesusahan. Biasanya dia akan bagi duit, tak pun bantuan dari segi makanan. Bila orang kampung tanya dia, tak menyusahkan ke duk bagi duit apa semua ni kan? Tapi jawapan si Freddy ni, dia cakap tak apa, insyaAllah dia sentiasa ada rezeki. So, bagi dia tak ada masalah lah kalau dia nak bagi makanan ataupun duit dekat orang yang susah. Sebab itulah dia punya personality tu ramai orang sukakan dia. Tapi orang kampung semua ni langsung tak tahu siapa sebenarnya si Freddy ni. Samalah macam Pablo tu juga, disebabkan kejahatan yang dia buat tu, sebenarnya dia ada juga tolong orang-orang susah. Bagi aku, personality dia orang berdua ni macam ada persamaan. Bila si Freddy ni dah jadi dealer terbesar dekat Indonesia tu, dah tentulah dia ni memang akan jadi sasaran dan buruan pihak polis pada ketika tu.
Dan dia ni sebenarnya dah banyak kali keluar masuk penjara. Pada tahun 1997, dia pernah masuk penjara Cupinang, iaitu di Jakarta, disebabkan aktiviti dadah dia ni lah. And then pada tahun 2009 pula, dia telah dimasukkan lagi sekali ke dalam penjara yang sama berkaitan kes dadah juga. Dan dia dipenjara 3 tahun 4 bulan adalah disebabkan pada masa tangkapan tu, pihak polis telah menjumpai setengah kilogram dadah jenis metapetamin yang berada bersama si Freddy pada ketika tu. Tak lama lepas tu, dia kena tangkap pula pada tahun 2011. Pada masa tu, kereta yang dia tengah drive tu telah ditahan oleh pihak berkuasa. Kemudian pihak polis telah melakukan spot check ke atas kereta tersebut. And then kantoi lah dekat dalam kereta dia tu bermacam-macam jenis dadah ada. So lepas tu dia telah dikenakan hukuman penjara selama 9 tahun. Sebenarnya bagi si Freddy ni, keluar masuk penjara dia ni tak stres langsung pun, sebab dia dah macam seronok dekat dalam penjara setiap kali ditahan. Dia ni dikatakan mempunyai pengaruh kabel yang besar. So bila ditangkap, Freddy ni boleh request dekat pihak penjara tu nak bilik yang agak selesa. Dikatakan masa dia dekat penjara tu pun dia telah ditempatkan dalam satu bilik khas, dan bilik khas ni sebenarnya lagi besar daripada bilik-bilik banduan yang lain. Selain itu juga, si Freddy ni boleh berhubung dengan dunia luar, sebabnya dia dibenarkan untuk menggunakan telefon bimbit dekat dalam penjara tu. Dan dia juga disediakan TV dekat dalam bilik khas dia tu lah. So bila dah ada kelebihan macam tu, apa-apa pasal dunia luar dia sentiasa akan up to date jugalah. Sebab itulah aku kata dia ni macam ada aura-aura Pablo Escobar tadi tu. Pablo Escobar masa dekat dalam penjara dulu pun dia ni hidup mewah juga. Dikatakan guard yang jaga Pablo dalam penjara tu pun merupakan bodyguard dia sendiri, sebab dia tak nak pihak polis jaga dia sepanjang tempoh tahanan pada ketika tu. Dalam penjara yang Pablo duduk tu pun memang serba-serbi ada. Apa yang aku pernah baca tentang Pablo Escobar ni, dia pernah upah pemain bola sepak negara dia untuk datang bermain bola sepak dekat tempat yang dia kena penjara tu. Korang rasa? So bila si Freddy ni ada dekat penjara, dia sebenarnya masih lagi boleh uruskan bisnes dadah dia yang ada dekat China dan juga Belanda tu. Walaupun dia duduk dekat penjara tu, dia still boleh lagi manage segala penyeludupan dadah untuk masuk ke dua negara tadi tu lah. Dan pada masa tu bisnes dia tetap keep going macam biasa. Baru je duduk setahun dekat penjara tu, dikatakan dia dah pun berjaya menyeludup dadah sebanyak 1.4 juta pil ekstasi dari China, dan juga sekaligus mengeksport 400,000 pil ekstasi ke Belanda. Okey, tu kira dia duduk dalam penjara. Kalau dia duduk kat luar aku tak tahulah macam mana kan. Tak lama lepas tu dikatakan si Freddy ni dah kantoi pula dengan pihak polis, yang mana dia ni still lagi duk menyeludup dadah dalam jumlah yang besar. Bagi pihak polis, si Freddy ni macam tak erti nak serik langsung lah, sebab duduk kat dalam penjara pun dia still lagi menjalankan aktiviti haram dia tu lah. Bila dah kantoi macam tu, hukuman ke atas si Freddy ni ditambah lagi dengan hukuman yang paling berat, dan hakim pada ketika tu telah menjatuhkan hukuman mati mandatori ke atas si Freddy ni pada Julai tahun 2013. Disebabkan tu, si Freddy ni telah dipindahkan daripada penjara Cupinang ke penjara Nusa Kambangan. Even dia dah pernah berpindah randah penjara sebelum-sebelum ni, sebenarnya kan dia ni tak pernah give up dan still lagi tak serik, sebabnya dia masih lagi meneruskan aktiviti haram dia. Nak dijadikan cerita, sebelum dia dipindahkan ke penjara Nusa Kambangan tu, dia dikatakan sempat lagi bagi alat-alat untuk buat dadah ni dekat seorang banduan yang berada di penjara Cupinang tu. Banduan tu bernama TJJ Setiawan. So maksudnya masa dia dekat penjara tu, dia dah hasilkan dadah sendirilah. Memang gila lah dia ni. And then selepas sehari si Freddy ni dipindahkan ke penjara lain, dikatakan TJJ Setiawan ni telah menyembunyikan barang-barang nak buat dadah tu semua dekat salah sebuah bengkel pertukangan yang berada dalam penjara tu lah. Tak lama lepas tu, pihak berkuasa dapat kesan yang mana diorang telah menjumpai alat-alat penghasilan dadah dekat dalam penjara tu. Selain tu juga, polis telah menjumpai alat mencetak, balang tin yang berisi cecair putih, serta buku catatan dan macam-macam lagi lah. Kemudian si Freddy ni dibawa balik ke penjara Cupinang dekat Jakarta tu untuk disoal siasat. Bila dah soal macam-macam, rupa-rupanya semua barang-barang tadi tu dipercayai si Freddy ni telah bawa masuk benda tu semua masa hari first dia kena penjara dekat penjara Cupinang tu lah. Dan dia juga mengaku yang dia sempat upah beberapa banduan lain untuk jadi pekerja dia semata-mata untuk buat benda tu semua. Dan si Freddy ni juga pernah upah pengawal-pengawal penjara yang ada
ada dekat situ untuk pergi menghantar dia punya barang tu dekat customer dia yang ada dekat luar sana. So maksudnya dekat sini walaupun dia duduk kat dalam penjara pada masa tu, dia ni masih lagi boleh menghasilkan dadah buatan dia sendiri. Memang gila si Freddy ni. So pada sisa akhir ayat si Freddy ni, dia katakan dia dah mula berubah. Okay? Dia kiranya dia jadi seorang yang baik, dia bertaubat dan dia mula mendekatkan diri dengan Allah. Selain tu juga dia mula baca Al-Quran dan dia khatam Al-Quran ni berkali-kali sepanjang tempoh tahanan. Dikatakan pada bulan Ramadan dia dah khatam Al-Quran sebanyak 10 kali. Lepas tu dia juga ada buat amalan-amalan yang lain lah. Contohnya macam puasa sunat hari Isnin dan juga Khamis. Kemudian pada 29 Julai pada tahun 2016, si Freddy ni telah dijatuhkan hukuman mati dengan cara ditembak sebanyak 2 kali. Freddy ni sempat berkata walaupun dia seorang dealer dadah yang hebat dekat Indonesia pada ketika tu, tapi dia sebenarnya sangat berharap yang anak dia ni supaya tak terikut jejak dia dalam dunia haram ni. Tapi itulah guys, betul lah putaran hidup orang ni tak semua sama kan. Ada yang baik tak selamanya baik, yang jahat tak selamanya jahat. So macam itulah kehidupan. Okeylah, aku rasa sampai dekat sini dulu untuk video pada kali ni. Terima kasih kepada korang kerana sudi support channel ni, dan juga terima kasih banyak-banyak sebab korang sudi tengok video ni dari awal sampai habis. Dan kepada korang yang belum lagi tekan button subscribe, korang bolehlah tekan button subscribe yang ada sebelah kanan korang tu, sekaligus tekan butang loceng supaya korang tak terlepas untuk dapatkan notification video-video terbaru daripada channel ni. Apa-apa pun terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Beres, kita jumpa lagi.